YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Ya, saudara, berjumpa sekali lagi dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show bertemankan saya, KC Champion. Okey, kita jumpa sekali lagi dalam rancangan Malam Seram dan saya sebenarnya saya ni baru balik tadi dan balik dalam pukul 11. Pukul 11 balik kan. Lepas tu saya tidur kejap lah. Saya tidur, saya bangun 11.20 tadi. 20 bangun, bersihkan diri, saya mandi, tengok muka saya ni kan macam putih sikit kan. Bukan pakai kuih putih, bukan. Saya gunakan facial wash. Jadi kemudian barulah dapat saya lakukan Malam Seram. Jadi kenapa agaknya saya balik lewat untuk pengetahuan saja nak berkongsi kan. Jadi tadi seperti anda tahulah, saya kan buat kerja semua seorang. Jadi saya tadi sedang buat live check untuk satu acara akan datang. Alhamdulillah, isteri saya akan mengacarakan satu rancangan once off episode lah bersama dengan di platform Lazada. Jadi hari Rabu kaki tangan Lazada dan juga L'Oreal Mercier, macam itulah sebutan, saya tak tahulah ni jenama makeup datang ke studio untuk buat live. Tapi masalah dia, live dia nak vertical video. Kan selalu saya buat kan video portrait macam ni kan. Jadi dia nak vertical. So tadi terkial-kial lah saya sejak hari Isnin lalu Isnin lalu semalam lah. Apa yang Isnin lalu betul lah, semalam saya cubalah dan saya gunakan software yang saya gunakan ni, saya tak boleh buat vertical video. Dia boleh lah vertical video, saya cuma putahkan, rotatekan video tu. Tapi nanti bila live, dia akan jadi landscape, dalam dia ada vertical video. Jadi dia tak menjadilah. So saya terpaksa tukar software dan kena belajar software baru. So itulah yang saya baru balik. Esok pun saya akan ambil masa di studio lagi lama. Saya nak buat sound check, saya nak buat live check. Jadi insyaAllah nanti saya akan cuba buat vertical video live
percubaan lah di sana. Jadi doakan semoga acara isteri saya yang mana saya akan menjadi soundman, cameraman semualah pada hari Rabu ini berjalan dengan lancar. Di platform kalau anda ada aplikasi Lazada tu, beliau akan live di sana lah dalam bersama dengan seorang makeup artist undangan dari Singapura, iaitu saudari Yumi Ayumi. Jadi mereka akan cakap tentang pasal makeup semualah. Jadi sebab tu muka saya macam putih sikit kan. Konon lah. Konon. Terima kasih pada semua geng Momok Captain, geng Momok Sarjan yang sudi melanggani konten berbayar Malam Seram. Terima kasih kepada moderator-moderator yang bertugas. Terima kasih banyak. Dan kalau sudah bersedia, kita nak mulakan Malam Seram pada malam ini. Bagaimana dengan hujung minggu anda? Saya harap semua berjalan dengan baik. Hujung minggu saya agak sibuk. Pada minggu lepas ada majlis persandingan yang saya mengacarakan. Minggu akan datang ni ada lagi majlis, Alhamdulillah. Tapi ada juga majlis-majlis saya yang paksa ditunda ditunda ke tarikh yang belum lagi mungkin ditetapkan. Okey. Kisah pertama saudara. Pengalaman pertama ni saya ketengahkan kisah ni seram sikit pada saya lah, sebab saya selalu baca Malam Seram ni sorang-sorang kan. Tadi saya baca kiriman email ni di office sorang-sorang. Pukul 9 lebih malam saya mula cari bahan lah. Jadi bila baca tu macam tiba-tiba macam meremang pula So, okey. Yang berkongsi ni adalah tukang perawat. Beliau adalah seorang perawat. Beliau berkongsi daripada pengalaman beliau dan daripada maklum balas yang diberikan oleh ahli keluarga. Jadi apakah kisahnya? Kita ikuti sekarang dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saudara, kisah yang ini datang daripada seorang perawat yang ingin dikenali dengan nama samaran. Kenapa dia gunakan nama samaran? Sebab kisah ni melibatkan seorang pesakit dan juga keluarganya lah. Jadi dia pun tak nak orang kenali dia, kemudian orang tahu siapa yang dia rawat. Jadi katanya, Casey jangan sebut nama saya, Casey gunakan nama samaran. Nama saya Casey gunakan sebagai nama Pak Mat, bukan nama sebenar. Saya telah pun mendapat panggilan untuk membantu seorang wanita. Yang mana wanita ini telah pun kehilangan cahaya matanya. Dalam istilah bahasa Inggeris kata Pak Mat, stillborn. Stillborn tu dilahirkan dalam keadaan tidak lagi bernyawa. Sebelum tu izinkan saya berkongsi emosi seorang ibu. Kata Pak Mat, seorang ibu yang menghamilkan anak dia selama lebih kurang 9 bulan, Casey. Ke hulu, ke hilir, pergi medical check up, ambil darah, buat scanning, nampak anak bergerak, tak sabar nak jumpa dengan seorang hamba Allah dalam perut. Dan itu adalah anak yang pertama. Jadi bila waktu nak melahirkan, ajal maut di tangan Tuhan. Betapa expertnya seseorang doktor. Kalau dah waktu dia nak melahirkan tu ajal dia Casey. Ada orang hidup 100 tahun, ada dilahirkan dan terus meninggal dunia. Jadi dari sini Casey dan juga para penonton faham emosi yang dilalui, perasaan emosi yang dilalui oleh ibu yang hamil ini. Setelah anak dia meninggal dunia, dia kesedihan yang teramat sangat. Sehingga kan dekat hospital dia perlu mendapat kaunseling.
Menangis tak henti-henti. Bayangkan Casey, dia melahirkan anak melalui pembedahan, bukan secara natural. Dahlah mengalami kesakitan Casey. Orang yang melahirkan anak melalui natural dan pembedahan ini lebih teruk. Sebab yang natural ni hari ni beranak, besok insya-Allah boleh balik. Yang pembedahan ni hari ni beranak, lagi 2 hari. Kalau yang dijahit tu dapat tutup dengan rapi, boleh balik. Kemudian tak boleh angkat berat, tak boleh berlari untuk beberapa bulan mendatang. Ada yang sampai seumur hidup yang buat pembedahan atau dipanggil sebagai C-sec. Jadi dalam keadaan dia berada di hospital, nak dipulihkan setelah dia jahit, anak dia dah tak ada dah. Anak dia terpaksa dikebumikan, Casey. Jadi Casey faham kan perasaan seorang ibu. Sekarang saya nak fast forward kepada dia berada dekat rumah. Waktu itulah, selepas beberapa minggu sebenarnya, baru saya dijodohkan untuk berjumpa dengan keluarga ni. Saudara para penonton Malam Seram, jadi bila saya jumpa, saya tanya dengan suami dia, kenapa ni? Apa masalah dia? Suami jelaskan, isteri dia ni, dia ada simpan. Dia bukan anak patung, bukan bantal, tapi Casey tahu tak? Dekat rumah dia, dia ada batu lesung yang tumbuk-tumbuk cili. Batu lesung tu dia angkat macam anak dia. Dia duduk atas katil. Bila saya datang tu, tengah duduk atas katil. Rambut dia kusut masai, Casey, tak terurus. Tak terurus. Tengah duduk, anak ibu, lapar lapar, anak ibu lapar. Anak ibu, jangan tinggalkan ibu Saudara, itulah keadaan dia yang diceritakan oleh Pak Mat, bukan nama sebenar. Suami dia cakap, isteri saya, bila saya tanya, Pak Mat tanya, isteri kamu ni dah berapa lama macam ni? Sejak dia keluar hospital. Dah berapa lama dia keluar hospital? Dah nak dekat 3 minggu, cik. Bila saya datang, saya pun dengan baiklah, Assalamualaikum. Dia hanya tepuk-tepuk batu lesung tu. Batu lesung tu dia tepuk-tepuk, dia nyanyi, tidurlah tidur anak ibu. Assalamualaikum. Dia berhenti. Waalaikumsalam. Siapa kau? Kau nak ambil anak aku Kau jangan ambil anak aku Ini anak aku. Jangan ambil anak aku. Kesian Casey. Saya cuba bercakap dengan dia dengan cara baik. Tak boleh, Casey. Dia tetap dengan dunia dia. Dia seolah-olah macam tak indahkan saya, suami yang ada dengan dia. Dia tak indahkan. Nasib baik dalam rumah tu yang tinggal hanya dia dengan suami. Dia tak duduk dengan mertua ataupun dengan keluarga dia sendiri. Jadi saya cuba bercakap, tak boleh. Saya mula baca, tiba-tiba dia berhenti. Dia tengok saya. Dia buat suara garau macam marah. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tengah baca ni, dia tengok saya. Saudara, saya baca terus mengilai ke si. Dia mengilai daripada duduk, dia berdiri. Tapi batu lesung tak dilepaskan dekat tangan. Dia mengilai kuat, berdiri atas katil. Kemudian saya tanya, "Hey, kenapa bising sangat ni? Dah malam tau. Cuba turun." Dia ulangi lagi. "Abang, dia nak ambil anak kita, bang. Abang, dia nak ambil anak kita. Abang, anak kita, bang. Anak kita." Dia masih belum sedar yang anak dia dah meninggal, Casey. Dia masih ingatkan anak dia dengan dia. Ini kerana terlalu sedih, emosi dia terganggu, kata Pak Mat. Makhluk jin masuk dalam badan dia. Dan makhluk jin ni tahu, kalau aku nak duduk dalam badan dia, tempat tinggal aku kena kasih apa yang dia nak. Yang dia nak tu adalah hayalan anak dia masih hidup. Aku hayalkan dia dengan apa yang dia nak. Begitu juga dengan manusia-manusia yang lain. Manusia yang tamak, nak harta, nak kuasa, jin hayalkan dengan harta dan kuasa. Jadi sama dengan wanita ni. Dia masih ingat anak dia sedang digendong Casey. Kesian saya tengok. Saya cuba baca sampailah dia pingsan. Dia pingsan, dengan segera kita ambil batu lesung tu, kita sembunyikan. Dan benda ni bukan sekali saya datang merawat. Tidak. Nanti kalau dia duduk je, termenung je, masuk benda tu dalam badan. Nanti dia jadilah. Dia tahu nanti. Dia tahu mana batu lesung tu dia cari. Sebab ini yang diceritakan oleh suami. Sebab tu saya katakan, jangan biarkan isteri kamu seorang diri. Kalau dia termenung dan teringat tentang anak dia yang dah meninggal, dia akan sedih, jin akan masuk balik. Saya mengambil masa beberapa kali datang merawat dia. Dan saya kata pada suami, sentiasa putarkan surah suci dalam rumah. Biar mainkan aja. Dari YouTube ke CD ke, mainkan. Manusia ni kadang-kadang suruh baca tak nak. Tapi bila kita putarkan surah-surah yang kita kenal, kita dengar, kita tahu, kita akan baca dalam hati ke si. Macam lagu. Buka lagu dekat YouTube, dekat radio main. Lagu tengah main, kalau kita kenal, kita tahu, kita akan nyanyi sama. Ataupun nyanyi dalam hati. Sama juga dengan surah. Surah-surah ni kalau kita mainkan, akan baca dalam hati ataupun lafaz daripada perkataan. Jadi buat. Jangan biarkan isteri kamu termenung duduk sorang-sorang. Ajak dia berbual. Bawa dia keluar, tak apa. Untuk beberapa minggu ni buatlah. Alhamdulillah. Cara yang saya perkenalkan itu berkesan, Casey. Kepada semua wanita-wanita yang telah pun melahirkan anak, syabas, kamu adalah orang yang kuat. InsyaAllah Allah akan berikan ganjaran, kerana melahirkan itu adalah satu pertarungan nyawa untuk setiap wanita yang ada di dunia. Terima kasih Casey. Harap dapat Casey ketengahkan kisah daripada Pak Mat. Sekali lagi, jangan sebut nama saya. Saya tak nak orang kenal siapa saya dan orang tahu siapa yang saya maksudkan ini. Terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam
Itu kisah yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih kepada yang sedang menonton Malam Seram yang saya ketengahkan kisah pada malam ini daripada Pak Mat lah, bukan nama sebenar. Itu adalah nama samaran yang digunakan. Cerita Pak Mat memang dia sedih campur seram kan. Sedih kerana 9 bulan dia tunggu seorang ibu. Ayah dia memanglah, tapi yang paling terkesan adalah ibu lah sebab 9 bulan dalam perut, dan ibu seorang je boleh rasa anak dia bergerak, anak dia tendang kan. Ayah tengah tidur dah tak rasa lah Ayah cuma rasa bila ibu panggil sayang pegang perut, pegang perut, dia tendang lah. Tapi ibu ni yang melahirkan ni, yang mengandungkan anak ni kan, anak tu bergerak, anak tu buat stretching, dia boleh rasa dan dia tak sabar sebenarnya nak jumpa anak dia kan. Akhirnya bila melahirkan, anak meninggal dunia ketika keluar daripada perut ibu. Terima kasih banyak-banyak kisah yang sungguh menyentuh hati. Dan betul kata siapa ni, Pak Mat betul, seorang wanita ni, pengorbanan seorang ibu melahirkan amat sakit lah mana dia dah kena, bila dah datang kan dia punya masa sakit nak melahirkan tu satu, bila datang dia punya apa tu dia panggil, apalah dia punya nama tu, lupa pula saya boleh tinggalkan komen saat-saat ibu rasa sakit tu, dia punya sakit saya tak dapat rasakan, tapi saya pernah nampak betapa isteri saya melalui kesakitan tu. Ya Allah. Okey, yang ini seterusnya kita sambung kisah. Ini pengalaman daripada seorang pengirim. Nama beliau adalah mana tadi kejap, Bear. Okey. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Bear. Itulah nama kawan-kawan panggil saya. Ya. Dan kita kongsi kisah daripada Brother Bear untuk anda dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Betul ramai kata Casey contraction. Betul, contraction. boleh lupa pula. Okey. Kisah daripada Brother Bear begini, kisah pengalaman beliau. Assalamualaikum geng momok. Saya Brother Bear dekat sini nak berkongsi satu kejadian Casey. Ini berlaku pada diri saya ketika saya ni menginap di sebuah resort di Johor. Saya adalah orang Johor, peminat Malam Seram. Sejak Casey bertugas daripada radio sampai sekarang saya follow Casey. Cuma suka dengar je. Tiba-tiba saya nak berkongsi pula pengalaman bila dengar kisah yang dibacakan seronok. Pengalaman Brother Bear di sebuah resort. Okey. Waktu tu keluarga saya ni semua pergi makan malam bersama dengan keluarga ipar. Ya, dekat resort lah. Jadi Brother Bear, kenapa Brother Bear tak keluar pergi makan? Saya kurang sihat Casey. Itu adalah hari kedua, malam kedua. Saya dah tak tahan, badan saya panas. Saya kata pada isteri saya, nasib baik dia boleh memandu. Jadi isteri saya yang memandu kereta dengan anak-anak, dan juga bersama dengan keluarga ipar saya, 2 kenderaan mereka keluar pergi makan. Jadi saya kata, saya mohon maaf, saya kena makan ubat dan saya nak tidur lelapkan mata. Okey, situasi seram dia. Anda sekarang gambarkan. Saya tengah baring dekat resort, katil resort. Tengah baring sampai saya tertidur. Waktu tu saya suruh isteri saya tutup lampu kerana mata saya sakit. Bila nak tidur, mata saya sakit. Jadi agak gelap lah. Cuma ada lampu daripada televisyen yang menyala. So, layout bilik tu, kata Brother Bear, ini katil saya yang saya tengah baring, betul-betul dekat hujung katil tu adalah televisyen. Katil dia besar ke si? Katil jenis king size. Depan katil televisyen sedang menyala,
Tak tahulah saluran apa pada waktu itu. Saya dah tidur. Saya tak pasti berapa lama saya tidur, tapi selepas tu saya terbangun dari tidur. Bila terbangun dari tidur, saya nampak betul-betul saya tidur ni katil tu sebelah kiri, Casey. Saya tidur katil sebelah kiri, kemudian sebelah kanan paling hujung bahagian bawah katil. Ya, sebelah kanan hujung bawah katil tu, ya, ada orang tengah duduk. Saya nampak ada orang tengah duduk, rambut hitam panjang. Tak nampak muka tepi sebab rambut dia tutup muka. Saya tengah baring ni, saya tengok isteri saya dah balik. Saya boleh cakap dengan isteri saya, "Awak dah balik?" Budak-budak mana? Budak-budak mana? Konon Brother Bear tanyalah, tengah sakit kan, ada batuk sikit lah. Budak-budak mana? Jadi saya miringkan badan. Betul-betul dekat tepi katil tu, bila miringkan badan, ada telefon bimbit saya. Saya angkat telefon tu, saya tengok handphone tu ada message. Saya buka message tu, dalam tu isteri saya tanya, "Abang nak makan apa-apa tak? Saya belikan." Message tu lebih kurang dalam 1 jam yang lalu macam tu lah, Casey. Jadi saya pun pusing nak tanya isteri, "Awak belikan saya apa?" Bila saya pusing balik badan, susuk tubuh perempuan yang rambut panjang dekat hujung katil bahagian depan dah hilang, Casey. Sayang. 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 Saya bangun. Saya scan satu bilik resort, tak besar mana pun. Takkanlah isteri saya nak main sembunyi-sembunyi dengan saya yang tengah sakit. Anak pun tak ada. Siapa yang saya nampak? Sayang. Saya bangun, buka lampu. Tak ada orang, Casey. Ambil telefon isteri tak jawab. Kemudian setelah 10 minit, isteri telefon balik. "Ya bang, abang dah bangun? Abang nak makan apa?" Tanya isteri lagi. "Awak kat mana?" "Oh, masih kat restoran ni. Dan dekat habis makan pun. Abang nak makan apa?" Tanya isteri lagi. Casey, siapa yang saya nampak dekat dalam bilik resort, duduk dekat katil bahagian depan sebelah kanan? Siapa, Casey? Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Siapa tengah dengar Malam Seram, tengah baring dekat katil dalam bilik yang gelap, cepat bangun, buka lampu. Seram cerita Brother Bear. Tengah sakit kan, dia bangun, dia tengok dekat ujung katil sebelah kanan, isteri mungkin tengah duduk lah kan. Dia pun saya baru balik. Dia pun pusing miringkan badan. Dia pun tengok, isteri message. Jadi dia ingatkan isteri dia dah balik lah. Saya belikan abang apa, makan apa. Persoalan dia, makanan apa yang Brother Bear pesan pada isteri? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, geng Momok, para penonton Malam Seram, saya akan berkongsi kisah-kisah anda dan terima kasih kepada yang sedang menonton ya. Yang sedang menonton, terima kasih banyak. Dia kata tengah baring saya Casey tengah baring atas katil dalam bilik gelap. Hati-hati je lah ya. Yang ini kiriman seterusnya. Sekejap Okey, sementara itu kalau ada kisah boleh WhatsApp pada Casey, kirimkan voice note ataupun message saya. Casey, call saya ada kisah nak dikongsi. Kisah tentang apa? Beritahulah sedikit tentang apa, jadi saya faham pengalaman yang nak diceritakan.
Yang ini datang daripada mana tadi? Okey. Kiriman daripada Sri Hana, betul nama dia? Okey, Sri Hana. Sri Hana kata, "KC apa khabar? Khabar baik. Saya Sri Hana, saya nak berkongsi satu kejadian seram. Saya peminat malam seram berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Jom dengar." Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisah berikut ini daripada pengirim kita, orang Kelatih, orang Kelatih, Sri Hana nama dia, dan kisah saya ringkas KC. Harap dapatlah KC bacakan sebab email saya ni memang pendek, bukan malas, tapi ini sajalah pengalaman saya. Saya waktu tu sedang berada dekat rumah, sedang duduk di rumah saya. Walaupun saya ni asal Kelantan, tapi saya masa tu berada di Kuala Lumpur ketika kejadian seram ini berlaku. Sejak pandemik berlaku, saya pun dah balik kampung KC, nak bersama dengan keluarga saya di kampung. Alhamdulillah, sepanjang pandemik dapat luangkan masa di sini. Kalau tidak, habislah KC, tak dapat bersama ibu dan ayah. Jadi waktu saya berada di KL, saya bekerja dekat sana. Saya ni menetap di sebuah apartmen KC. Dan apartmen yang saya tinggal ni, kalau orang nak naik atas, orang ni kena lalu dekat front desk. Orang ni kena pergi dekat front desk dan beritahu unit number serta nama orang yang tinggal dalam apartmen tu. Dia tak boleh sembarangan orang masuk dan naik lift, tak boleh, tak dibenarkan. Jadi kena pergi dekat front desk, kemudian kena cakap nama siapa. Jadi barulah front desk akan telefon dekat atas. Saya akan, kalau ada tetamu yang saya memang nantikan, saya akan beri kebenaran lah. Barulah dia akan masuk gate, dan front desk tu akan tekan tingkat berapa. Dia tak boleh naik masuk lift pun, dia tak boleh tekan tingkat sembarang. Kalau rumah saya waktu tu lah, rumah saya waktu tu tingkat 12, dia hanya boleh tekan tingkat 12. Tingkat yang lain semua dia tak boleh tekan. Jadi itu adalah satu ciri-ciri keselamatan apartmen yang saya tinggal. So, apa yang terjadi pada malam tu, saya dekat dalam rumah seorang diri. Tiba-tiba dekat pintu saya ada orang ketuk. Tuk 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 tuk. Selepas ketuk, bunyi loceng pintu. Ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong. Oh, macam gitu bunyi loceng. Tuk 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 tuk. Dia ketuk, dia main loceng. Dia ketuk, dan saya macam, aku ada tetamu ke hari ni? Kenapa front desk tak telefon Jadi saya pun angkat telefon, saya call front desk. Hello, front desk. Saya rasa awak salah kasih orang kebenaran untuk naik pergi rumah. Sebab ada orang ketuk rumah saya, tapi saya tak ada tetamu ni, kata Sri Hana kepada front desk. Kemudian front desk tu cakap, minta maaf, apa puan? Tak ada orang ketuk pintu rumah saya. Sekarang ni siapa yang kasih kebenaran dia naik atas? Saya tak ada tetamu tau. Front desk, tak ada puan, tak ada orang pun yang kasih kebenaran. Jadi Casey, dia salah ketuk pintu tak? Mungkin agaknya lah. Saya pun diam Casey. Mungkin dia nak ketuk pintu sebelah, unit sebelah, dia terketuk pintu saya. Saya pun letak telefon. Tiba-tiba bunyi lagi Casey. Tuk 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 tuk. Ting tong ting tong ting tong ting tong. Tuk 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 tuk. Saya bangun, saya pergi dekat pintu. Saya tengok dekat pintu saya ni ada kamera. Saya tekan butang, kamera tu nampak koridor panjang ke sih. Dia wide angle kamera. Rumah jiran sebelah tak ada orang, rumah jiran sebelah kiri pun tak ada orang. Siapa yang ketuk pintu saya? Casey, beberapa saat kemudian, saya nampak ada orang tengah lari dalam keadaan bongkok. Dia lari laju ke sih depan pintu saya. Zup. Saya terus matikan kamera. Kemudian dia ketuk non-stop. Mula-mula pelan sampai dihentak pintu. Saya telefon front desk.
Security sampai naik atas ke si. Tuk 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 tuk. Security. Hello security. Tuk 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 tuk. Tengok dekat kamera security dekat luar buka pintu. Awak yang telefon tadi puan? Saya telefon. Awak cakap ada orang lalu kat sini. Kita tak benarkan sesiapa masuk. Tak ada orang pun dari tadi. Puan yakin confirm? Saya nampak tadi ada orang lari. Ketuk pintu rumah saya banyak kali. Takkanlah saya nak bohong. Casey, security guard tu daripada bawah sampai atas turun balik bawah. Kemudian dia pergi rumah saya, dia kata tak jumpa orang. Nak cakap macam mana Casey? Diam ajalah. Itu peristiwa saya menetap di sebuah apartmen di Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Okey, kita berkongsi kisah daripada pengirim kita. Ini satu lagi kisah. Mungkin saya akan jawab panggilan kejap lagi. Saya akan telefon seorang pengirim. Mana tadi email saya? Email mana pula? Ini dia. Ini daripada Dennis. Ya, Dennis. Hai. Hello Casey, hello. Nama saya Dennis. Saya nak berkongsi kisah saya sebagai seorang pemandu Grab di Singapura. Kisah saya begini, waktu tu saya mendapat tempahan Grab lah pada pukul 10 malam. Jadi saya pun pergilah ke lokasi yang terletak di kawasan Chai Chee. So sampai dekat lokasi, saya tunggu ya, sebabnya penumpang yang menempa Grab ni belum lagi turun. Jadi saya pun tengah tunggu, sambil tu saya tengah tengok handphone pada waktu itu. Dan tengah tengok handphone sambil tunggu, tiba-tiba saya ni terlelap ke si, mata saya tertutup sekejap. Kesian ni mesti penat ni sampai tengok handphone, sampai terlelap mata sampai tertutup. Dan saya tersadar kerana saya terdengar orang tutup pintu. Tum. Sorry. Saya kata sorry beberapa kali. So saya dah tahulah dia nak ke mana kan. Saya pun letak balik handphone yang saya pegang tu dekat holder. Dan saya drive ke si. Saya keluar kapak. Kemudian bila nak belok tu saya kena tengok blind spot. Tengah tengok blind spot, saya pusing sampai saya toleh belakang. Mana passenger? Tak ada orang ke si? And then saya dapat panggilan daripada passenger. Passenger telefon, dia kata, kenapa kau jalan? Sorry. I turn back. Saya pusing balik. Passenger tu naik. Dia cakap, tadi aku turun, kenapa kau jalan? Aku ingatkan tadi kau dah naik Grab aku, kata saya kepada dia. Dia pun tersenyum. Kemudian saya pandu dia sampailah ke tempat yang dia nak pergi. Sepanjang jalan, saya macam tadi bila saya terlelap tu, saya dengar orang tutup pintu ke si. Dan saya sempat toleh belakang, saya nampak betul-betul ada orang duduk. Seorang perempuan lagi. Sebab yang naik Grab saya ni seorang perempuan juga. Bila nak belok tu lah, saya check blind spot. Tak ada orang dekat belakang. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey. Ni ada satu lagi kisah. Kebetulan WhatsApp ada kisah tentang Grab juga ni. Okey. Hello. Hai, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Saya Mas, boleh panggil saya Mas.
Dan anda panggilan dari mana ni? Saya daripada Shah Alam. Oh, orang Malaysia. Shah Alam. Jadi kisah anda tadi baru Casey baca kisah Grab. Saya pun ternampak awak main message anda kata ada kisah Grab juga Ya saya betul-betul. Ini pengalaman anda sendirilah. Ya. Saya memang pemandu. Dah berapa lama jadi pemandu Ya. Grab? Dah berapa lama lakukan tugas sebagai pemandu Grab? Saya memandu Grab lebih kurang dalam, kalau ikutkan tahun ni, lebih kurang dekat 2 tahun lah. Jadi anda memandu dekat 2 lazimnya waktu pagi ke petang ke malam? Saya buat hari-hari, kecuali seminggu tu 1 hari cuti. Dalam 7 hari 1 hari cuti. Wah, Itu sebab saya buat full time. kerja keras ni So saya buat dengan musim-musim pandemik ni kan. Betul-betul susah nak cari penumpang. Semoga anda Betul. dipermudahkan urusan insya-Allah ya. Jadi insyaAllah. kisah anda tentang apa, silakan. Kisah saya ni lebih kurang setahun lepas lah. Setahun ke 2 tahun lepas. Lebih kurang macam tu lah. Cerita dia berkenaan saya dapat satu order lah. Satu order penumpang ni. Daripada Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, nak ke Bukit Tungku. Kalau KC tahu kisah Bukit Tungku ni agak seram jugalah. Orang banyak cerita lah pasal Bukit Tungku ni. Okey. Lepas tu lebih keadaan time tu lebih kurang dalam pukul 10.30 ke 11 malam macam tu lah saya tak ingat. Itu merupakan saya punya last passenger lah saya ikut kan. So saya memang nak balik lah. So supaya dapat last passenger saya macam okey lah, hantarlah balik lah kan. So kebetulan time tu saya dapat perempuan Melayu. So saya bawa dia daripada Raja Chulan tu, naiklah Bukit Tungku ke rumah dia. Okey. Dalam perjalanan tu dia tanya macam soalan biasalah, soalan klise dah berapa lama buat Grab apa semua kan. So saya pun hantar dia nak masuk ke arah Bukit Tungku tu. Saya pernah dengar cerita pasal Bukit Tungku ni, tapi saya kawan-kawan adalah kawan-kawan Grab lain, dia boleh bertaksi. Even pakcik saya pun pernah cerita, tapi saya macam ignore macam tu lah. Cuma kalau ada saya minta dia elakkan lah. Positif lah. Perempuan okay. Sebab fikir positif lah kan. Sebab kita tahu yakin benda tu memang ada, cuma kita kalau boleh elak lah kan. Betul. Lepas tu saya pun drive masuk dalam area Bukit Tungku lah. Kawasan tu dah gelap. Memang kawasan tu memang dia kalau ikutkan Bukit Tungku tu kawasan rumah-rumah elit lah KC. Dia macam rumah-rumah banglo. Yang sunyi lah masa tu. Lepas tu jalan agak kecil. Ada certain tempat tu memang narrow gila jalan dia. So ada satu part tu dia tanya saya, perempuan ni lah. Dia kata, adik kau dah biasa ke masuk sini? Saya keikutkan pernah masuk Bukit Tungku tu. Saya pernah hantar orang tapi siang lah KC. Ni first time saya bawa malam. Lepas tu kata, saya cakap lah kat dia macam dia cakap lah, saya pernah masuk tapi siang lah, malam saya tak pernah masuk. Saya pun masuk lah. Lepas tu kata, kau hati-hati sikit dia masuk sini sebab sini ada 2 kemungkinan. Either you kena rompak ataupun bahaya rompak ataupun benda-benda tu lah, benda-benda halus ni kan. So 2 benda kita kena beware lah sebab situ memang sunyi. Memang jarang orang lalu, lagi-lagi kalau dah lepas 10 o'clock midnight macam tu lah. So saya masuk. Dah masuk area rumah dia memang gelap lah. Saya drop dia dah bayar saya. Cuma dia pesan lagi. Sebelum tutup pintu tu dia cakap, in case you nampak anything apa, just bacalah apa yang patut dan minta dia elakkan lah. Lepas tu saya pun saya pun turun lah. Saya pun macam, bila saya macam niat tak ada apa-apa lah, lantak lah kan. Mungkin dia saja je lah kat cakap yang tu kan. Mungkin saya pun cuma ambil iktibar lah, in case apa-apa jadi. Kebetulan dalam saya nak balik tu saya sesat dalam kawasan. Kalau ikutkan kalau KC ikut map Bukit Tungku tu, jalan dalam tu memang akan boleh buat KC sesat lah dalam tu. So memang saya terpusing dalam tu kan. Saya macam mana pula ni. Sampai satu tahap saya dah rasa macam dekat 3 kali saya pusing dekat tempat yang sama. Saya macam ini saya jalan-jalan, ini tempat tadi, baru jalan lagi tempat tadi. So lebih kurang dalam 15 ke 20 minit saya kat dalam tu je. So saya macam dah feel something strange lah kan. Dah rasa macam pelik. Lepas tu saya buka map pun akan bawa ke tempat yang sama. Bila saya nak keluar, saya dah macam saya dah pening kepala. At one point tu ada satu junction, ada simpang 3. Dia macam dekat bukit tau. Saya perasan dekat belakang
saya dah macam nak ke kiri ke nak ke kanan. Tapi saya perasan belah kanan saya ni ada seorang macam, saya rasa macam perempuan dalam 40-an macam tu, berdiri pakai baju kurung. Pakai baju kurung. Saya macam, saya nak tanya dia, macam nak tanyalah jalan keluar kan. Lepas tu tapi dalam masa saya macam pelik, kenapa perempuan ni berdiri dekat sini kan? Macam suspicious pula, pelik kan. Dia rupa dia taklah menakutkan sangat isi, tapi dia rambut panjang, baju kurung tu macam bunga-bunga lah, bunga-bunga something. Lepas tu saya macam nak tanya pun saya jadi serba salah, dan saya rasa macam ni mungkin orang gila lah kan. Saya pun okey, tak apa, saya pun keluar lah. Saya pun lalu je lah, kira passing by depan dia je lah. Lepas tu Alhamdulillah saya keluar, dapatlah kita jumpa jalan keluar nak masuk highway. So saya pun keluar, saya dapat keluar. Okey, kat situ saya tak fikir apa-apa lagi. Kebetulan bila saya nak keluar, kira saya nak balik ke Shah Alam balik, saya ada dekat area dia Mount Kiara, ada satu traffic light Sempang 4. Saya pun macam dah nak balik tu, saya pun buka tingkap, isap rokok apa semua lah. Kebetulan ada kawan saya, dia pun Grab driver juga. Dia horn saya. Dia berhenti sebelah. Dia tanya, Mal, dari mana? Dia cakap, dari Bukit Tungku. Lepas tu saya tanya dia, kau dari mana? Aku pun daripada Bukit Tungku juga. Aku dah nak balik kat ni. Dia macam tu lah. Yang kawan saya ni duduk Subang Jaya. So dia jauh sikit lah tempat ni. Lepas tu dia cakap, lepas tu saya toleh kereta dia belah kanan saya. So Casey bayangkan saya buka tingkap, kereta dia belah kanan saya. Saya pandang dia, betul-betul dia sebelah saya. Jadi dia tegur saya. Saya pun macam perasan lah dekat seat belakang dia, kereta dia tinted tau. Tinted agak gelap lah. Tapi dalam traffic light, dekat traffic light tu ada cahaya lampu. So we can see through lah the tinted kan. Saya perasan ada macam ada bentuk orang dekat seat belakang dia, kereta dia. So saya tanya dia, saya macam gurau kan. Saya tanya dia, last passenger ke? Lepas tu dia macam, mana ada? Dia cakap macam tu. Saya nampak muka dia macam berubah. Lepas tu saya nak gurau lah dengan dia kan. Oh, bawa sandal Lepas tu dia macam, kau jangan lah, mana ada? Dia macam muka dia berubah, tapi dia nampak senyum lah. Mungkin dia nak cover rasa takut kan. Lepas tu kebetulan hijau. Bila kebetulan hijau, saya nampak lah dia jalan. Dia jalan dulu. Saya kata, aku gerak dulu. Dia jalan tu. Dia nampak jalan tu. Saya nak tengok siapa dekat belakang itu. Bila dia bergerak, saya nampak lah yang saya tulis lah ke tingkap belakang kan. Dah nampak yang duduk belakang tadi tu, yang duduk dalam kereta orang tu, kawan saya tu, perempuan yang saya nampak dekat tepi jalan tadi, yang saya nampak dekat simpang tu. Time tu baru saya rasa seram. Dan saya rasa memang yang tadi tu bukan, sebab saya memang ingat lah bentuk rambut dia, muka dia. Sebab perempuan tu pun macam pandang saya. Yelah. So memang bila saya dah gerak, okey lah, tak apalah. Dia pun gerak. Kejadian tu lebih selang 3 hari lepas tu saya adalah jumpa dia. Saya pun dah lupa dah kisah tu. Cuma malam tu saya rasa macam pelik, seram juga kan. Mungkin saya yang penat ke, ataupun saya salah pandang ke kan. Selang 2-3 hari lepas tu dia jumpa saya. Diorang adalah minum semua. Lepas tu dia tanya saya, malam hari tu kau tegur aku, kau nampak apa je? Lepas tu saya cakap lah kat dia, aku nampak dalam kereta kau ada orang. Betul ke kau seorang? Dia kata, betul aku seorang. Serius lah ya. Memang betul aku seorang. Aku pun last passenger, aku pun dah nak balik dia. Aku pun hantar ke Bukit Tunggu dia tu. Lepas tu memang kita orang juga, dia tanya nak saya nampak je, saya cerita lah balik kat dia kan. Rupanya dalam perjalanan dia nak turun daripada Bukit Tunggu, dia rasa kereta dia macam ada orang duduk kat belakang. Tapi dia tengok dekat back mirror, dia tak nampak siapa-siapa. Macam tu lah. Cuma kebetulan mungkin rezeki saya lah kot, malam tu saya yang nampak. Tapi Alhamdulillah lah, dia tak tumpang saya. Jalan Bukit Tungku ya. Seram jalan ni Kalau boleh tak dapat. Kuala Lumpur. Isi boleh Google lah tempat tu. Ni tengah tengok ni gambar. Seram dia naik bukit. Tu memang seram je. Kiri kanan main pokok-pokok. Yes. Dia macam hutan-hutan. Jalan ni agak ni sempit. Sempit. Siapa nak pergi jalan sini Tolonglah orang yang tinggal Bukit Tungku jangan balik malam-malam lah, tolong. Terima kasih brother. Betul. Selamat malam. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saudara para penonton,
Malam Seram. Cakap tentang Bukit Tungku, saudara. Saya ternampak ni 5 sebab kenapa Bukit Tungku antara kawasan di Kuala Lumpur yang disifatkan sebagai tempat seram, jalan paling seram di Kuala Lumpur. Yang pertama, banyak rumah tinggal. Rumah tinggal tu rumah yang terbiar. Dah siap dah, bumbung dah bocor. Ada pokok tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dekat rumah tinggal ni. Banyak sangat. Rumah-rumah tinggal ni antaranya adalah rumah-rumah kolonial yang terbiar dan tidak lagi digunakan. Yang kedua, berlambak cerita-cerita kejadian seram. Termasuklah ada video-video seram yang pernah menjadi viral tentang Bukit Tungku di Kuala Lumpur. Yang ketiga, kisah Bukit Tungku pernah trending dekat UK dulu. Bukan Ulu Kelang, tapi video viral memperlihatkan entiti duduk bertapa di tengah jalan di sebuah laluan dekat Bukit Tungku. Mendapat perhatian sampai ke United Kingdom. Dekat situ ramai warga-warga tempatan di United Kingdom berkongsi dan memberi pendapat pandangan. Dan menurut ada pencerita ni mengatakan antaranya melalui mirror.com dengan tajuk "Driver Freaks Out After Spotting Ghostly Figure in the Middle of the Road". Itu antara paparan di salah sebuah akhbar online. Ya. Yang keempat, tersimpan rumah banglo paling mahal. Rumah banglo paling mahal kata dekat Bukit Tungku ni. Ya. Dan rumah banglo paling mahal yang pernah duduk dekat kawasan banglo paling mahal ni, ada kalanya rumah banglo ni kosong. Tidak ada orang tinggal di dalamnya. Yang kelima, yang terakhir, Bukit Tungku adalah kawasan paling tinggi di Kuala Lumpur. Kalau kita ada tengok filem-filem, drama-drama yang dipaparkan belakang ada KLCC, adanya adengan-adengan episod-episod itu dirakamkan daripada atas Bukit Tungku yang boleh melihat ibu kota Kuala Lumpur. Di sini ada satu lagi perkongsian. Seorang lelaki pernah menghantar seorang perempuan balik selepas mereka bersukaria di kelab malam. Kan, lepas bersukaria dekat kelab malam, lelaki ni hantar perempuan ni balik. Jadi dalam cerita ni, lelaki ni tidak kenali perempuan ni, tapi mereka berkenalan ketika berada di kelab malam. Macam tu. Berani dia balik dengan orang tak kenal. Nasib baik lelaki ni baik, hantar dia balik. Jadi bila lelaki ni cakap dengan perempuan ni nak hantar dia balik, kerana pengalaman dia mengatakan ada lelaki-lelaki lain yang dia rasa nak ambil kesempatan atas perempuan yang tengah mabuk. Tengah mabuk kan. Dan ada dia dapat lihat lelaki nak ambil kesempatan, dia pun offer. Kata, kita hantar awak balik. Jadi lelaki ni hantar perempuan ni balik naik kereta. Jadi perempuan ni terselamat daripada buaya-buaya buas di kelab malam. So lelaki ni tanya perempuan ni tinggal mana, Bukit Tungku, dia kasih alamat dekat mana. Jadi dekat dalam tu dia pun duduk, lelaki ni mandu. Drive sampai dekat rumah. Dia kata dekat sini ini adalah rumah macam rumah terbiar, rumah tinggal. Dan dia kejutkan perempuan yang tengah tidur. Awak tinggal sini ke? Perempuan yang tengah mabuk ni tiba-tiba bangun. Dia bangun dan dia cakap, tak adalah, ni bukan rumah kita. Awak nak buat apa ni? Kenapa you bawa air datang sini? Tiba-tiba perempuan ni
macam marah lelaki ni, padahal dia buat baik nak tolong ni. Dia marah lelaki ni, kenapa bawa dia datang sini? Ini saya bukan tinggal sini lah. Pada pandai bawa datang sini tolong. Bawa bertenang. Saya tadi tanya, awak yang cakap ini alamat dia. Casey, tiba-tiba kedua-duanya, lelaki ni menceritakan dia dan perempuan ni terdengar kerana dua-dua toleh dan pandang ke belakang. Bukan saya lah, bukan. Awak yang kasih alamat ni. Saya yang drive kat sini. Bukan saya lah. Awak boleh saya tak tinggal sini. Akulah. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Cerita dia tak habis situ. Saya sengaja kasi climax sikit dekat situ. Jadi dua-dua dengar suara dekat belakang. Belakang kereta dengar, akulah. Ada seseorang yang kasi dia alamat dekat belakang. Dua-dua toleh, belakang tak ada orang. Seram Bukit Tungku ni. Saya tengok jalan dia dah seram ni. Sekejap. Mana tadi jalan dia naik bukit. Bayangkan kalau pemandu Grab jalan kat sini. Ya Allah. Anda boleh Google lah. Saya nak tunjuk gambar pun saya takut kena copyright nanti. Tunggu. Copyright habis. Saya akan... Yelah tak apalah. Kita berehat seketika. Terima kasih kerana sudi menonton Malam Seram. Casey akan kembali selepas ini. Tunggu. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Lirikan matamu menawan, mempesonakan, kau kugirakan. Senyuman manismu bagaikan bunga di taman indah menyerikan. Tiada kata yang dapat kuluahkan seindahmu, oh juwitaku. Hanya dapat ku membayangkan kejelitaanmu di lubuk hatiku. Bagaimana jikalau semua ini tidak lagi bersama denganku? Ku berdoa agar kau mengerti yang ku setia terhadapmu. Sayang, kaulah bidadari hatiku. Lautan api kan ku renangi hanya untukku memilikimu. Sayang, dengarkanlah, dikaulah bidadari hatiku. Lautan api kan ku renangi
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Malam Seram. Bertemankan saya Casey. Malam Seram adalah sebuah rancangan horror talk show. Saya akan berkongsi kisah seram, dan tempat sini kita bersimbang bukan sekadar cerita seram. Di sini juga bolehlah anda berborak-borak antara satu sama lain kan. Dan saya sering kali ingatkan ya, supaya jangan mudah percaya, jangan terlalu taksub dengan apa yang kita dengar dalam rancangan ini ya. Anggap semua hanya sekadar satu perkongsian. Jadi seseorang mungkin cerita kisah dia benar, mungkin ditukuk tambah, mungkin juga cerita tu dia ada-adakan. Jadi kita anggap hanya macam menonton filem seram, tidak lebih dari itulah ya. Jangan terbawa-bawa. Tapi kalau kisah-kisah yang dikongsi ada pengajaran yang boleh kita ambil iktibar, mengapa tidak kita jadikan ia sebagai satu contoh satu sempadan untuk kita supaya tidak terjebak dalam perkara yang sama. Terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram ya, dan yang sedang berborak-borak sedang bertegur sapa. Terima kasih banyak, dan kita nak ucapkan terima kasih juga atas sumbangan-sumbangan super sticker, super chat. Malam Seram buat masa ini live di Malam Seram Podcast channel. Malam Seram channel, saya tetap akan upload video ya. Nanti daripada video sini saya akan download, saya akan upload ke Malam Seram channel, dan di sini saya akan video ni saya akan privatekan lah. Jadi supaya semua dapat terus lebih aktif kan, saluran Malam Seram. Jadi live saya kena buat dekat sini sebab live di Malam Seram channel tu saya telah pun diharamkan sehingga bulan penghujung ataupun pertengahan bulan Mei nanti. Baik, saya nak ucapkan terima kasih sumbangan-sumbangan super stiker seperti Cinta Tiayang. Terima kasih banyak-banyak atas sumbangan Cinta Tiayang. Zainuddin Hassan, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Single man on duty alone. Zainuddin Hassan hari ni tak tertidur Kadang-kadang Casey single man on duty ataupun Casey semalam sorry tertidur Casey. Alhamdulillah hari ni dia agak segar sikit Zainuddin. Lia, terima kasih sumbangan super chat anda Lia ya. Terima kasih Raik Crawler atas sumbangan super stiker, dan Masya Allah sumbangan besar daripada brother Datuk Seri Wan Muhammad Amdan. Terima kasih sangat-sangatlah kerana sentiasa berikan sokongan support untuk Malam Seram ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada semua yang saya hormati. Harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria. Semoga Allah memberi kampunan di atas segala dosa-dosa kita dan memudahkan urusan kita semua di alam barzah. Deep ni Sumbangan ini buat support yang perlu. Terima kasih yang ikhlas. Datuk Seri Wan Muhammad Amdan. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, ini kiriman saya nak bacakan ni datang daripada Ina. Betul nama Ina. Ina kata, Assalamualaikum. Kisi, Waalaikumsalam. Saya nak ketengahkan pengalaman saya minggu lepas. Ini bukan email, maaf. Tapi bukan email ke Malam Seram ini email ke KC Champion. Tapi tak apalah, dah ternampak ni kan. Saya nak kongsi kisah yang berlaku pada minggu lepas ketika dengar Malam Seram. Setengah jalan tengah dengar, terus saya off dan tidur KC. Saya kena ganggu, kata Ina. Waktu tu saya ni sedang dengar Malam Seram dekat dalam di ruang tamu, dalam bilik suami tengah tidur. So saya akan buka televisyen saya, buka YouTube melalui televisyen, kemudian duduk sambil tu dengar Malam Seram. Sambil tu juga saya akan reply email-email bisnes saya lah. Saya adalah home melakukan bisnes dari rumah. So tengah reply email, tiba-tiba dekat tingkap saya ni, saya rasa macam ada orang ketuk KC. Bukan sekali, beberapa kali. Bila saya dengar orang ketuk, saya takkan toleh tengok KC. So saya diam. Saya buat bodoh. Dalam hati saya cakap, aku tak kacau kau, jangan kacau aku. Please.
Jadi saya dengar Casey. Tiba-tiba pula kalau tak silap saya, Casey ada mainkan sound effect Casey. Sound effect tu, selepas Casey mainkan sound effect tu, dia punya ketuk makin menjadi lah. Saya terus ambil remote, tutup TV, laptop tutup, masuk bilik tidur dengan suami. Casey, after that, selepas gangguan malam tu, kejadian gangguan ni berlaku pada hari Rabu. So dari Rabu tu saya dengar setengah jalan, hari Khamis tak dengar, hari Jumaat tak dengar, hari Isnin ni lah baru saya dengar Casey. Rasa seram dia dah hilang sikit. Tapi tak berani nak dengar kat ruang tamu Casey. Saya dengar dalam bilik gunakan handphone. Hihihi. Dalam bilik pun fikir ada suami, dia tak berani nak ganggu. Dia apa? Dia apa kisah? Sedangkan manusia boleh ganggu bini orang, ini kan pula cik hantu. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, saya buat panggilan sekarang. Kita telefon Brother Dash. Ya, jom. Nak berkongsi Brother Dash. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Brother Dash. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi anda nak berkongsi kisah tentang apa ni kali ni? Okey, 28 tahun lalu saya tinggal di kawasan Choa Chu Kang lah, yang rumah ni kawasan ni baru dibina lah. Oh, lama tu. So lama. Blok ni masih ada juga. Bila saya pass by, saya tinggal Choa Chu Kang juga, lebih blok lain. Bila pass by saya terkenang jugalah cerita Sarawak situ. Silakan. Okey, mula-mula dia begini tau. Bila saya balik rumah tu, pagi lah. Saya rumah saya bila buka pintu tu boleh nampak dapur dengan laluan ke bilik adik perempuan saya. So bila saya balik, saya nampak adik saya perempuan tu daripada dapur pergi ke bilik. So saya rasa dah sampai rumah lah dia. So saya tanya mak saya, "Mak, ada Yati dah sampai rumah?" Saya cakap, "Oh dah." Tak, mana Yati? Tak ada, dia kerja. Saya masuk bilik adik saya, tak ada orang. So saya ingat perasaan saya lah je, macam gitulah. So kita dapat tahu lama-lama everybody in the house ada nampakan macam gitulah. Tapi tengok tak ada orang. So everybody dah kena tau. So satu hari ni my cousin stay over at my sister room lah. The sleep over. So saya bawa balik kerja malam. Masa tu saya masih polis jugalah. Saya bawa balik malam pukul 9 pagi saya dah sampai rumah. Saya pergi toilet, di dapur tu ada bilik mandi kan. Saya mandi sana. Saya dengar macam commotion lah. Cousin saya tengah berbual dengan bapa saya. So saya keluar, saya nak tinggal lah pasal saya dah ngantuk kan. So bila saya tidur kat bilik saya tu, saya kena empap tau. You know, macam yang selalu kena empap badan tak boleh bergerak kan. So saya baca-baca surah semua. Sangat struggle lah and try to suara tak boleh keluar. So suara keluar sikit-sikit gitu lah. So saya sambil saya struggle, saya lepas tempat bilik pintu tu ada adik perempuan saya tau. Dia tengah, tapi the funny thing is dia tengah tengok menghadap pintu. Okay. So mula-mula saya cakap adik saya, tolonglah aku tengah struggle ni. Saya pandang-pandang tu ni bukan adik saya ni. Dia pakai baju putih, rambut panjang sampai ke pinggang lah. Pakai baju putih oleh. Saya tangan dia macam ke atas ke bawah gitulah dia tunjuk. Lepas tu saya dengar dia cakap, dia komplain pasal toilet tu tau. Cakap toilet tu lah, you know, something like that. Saya dengar macam tu. Saya sekarang mak ni adik saya dah macam panik sikit lah. Saya struggle, saya baca, saya dapat release. Saya pergi dapur tu dengan cousin I, dengan my mother tengah berbual. Cakap, korang tak dengar aku struggle ke atau macam pekik-pekik sikit? Tak dengar. Tak dengar lah. Ni cousin kan baru cakap malam-malam dia pergi dapur, pergi bilik mandi tu, pada dapur dia tengah buang besar. Sekali alali ada orang ketuk kuat. Duduk. Dia cakap, cepat lah.
So I don't know the connection lah. Macam orang tu complain dengan saya yang pasal dia nak pakai toilet, ada orang belah toilet lah. So a bit weird lah. Tapi rumah tu memang very weird lah. And then we find out that the whole column actually everybody ada cerita-cerita sendiri lah. Ada yang jiran saya kat atas tu dia ingat laki dia balik. Dia tidur satu katil dengan laki dia. Besok pagi laki dia baru balik. Dia cakap siapa yang tidur dia malam-malam dengan dia. Dia constant the whole column. Tapi yang paling seram is when my arwah, ni dah arwah lah, arwah my nenek dengan arwah my uncle my arwah my uncle is kerja telekom. Sekarang dia cakang area, dia pergi balik rumah my mum, have lunch lah, you know. My nenek will cook all that. So that one day tu, my arwah nenek, my arwah uncle came. So my arwah nenek pun siapkan lunch semua, makan lah. So bila my arwah nenek pergi solat, dia balik dia pergi tempat dapur, mana si my uncle ni. So dia macam fed up lah. So dah nak balik tak bilang kan. So malam my uncle datang. Dia kena marah dengan my nenek lah. Dia cakap, engkau ni dah datang, nak kasih makan, balik tak nak cakap. So mana dia datang, dia I wasn't I was at other place. I had time to come to Chikang for lunch lah, you know. So atau ni we sell off lah. But yang ambil pun seram juga rumah tu terima kasih kepada Brother Dash. Dan selamat terima kasih. Malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey saudara, kisah berikut ini datang daripada seorang ibu seorang ibu yang berkongsi pengalaman seram. Okey. Cerita ni saya simpan sekarang baru saya nak bacakan sebab seperti saya ceritakan kepada anda semua, cerita-cerita yang saya pilih ni dan saya susun cerita ni dia mengikut urutan tau. Dia macam saya nak membawa emosi anda. Macam tadi kita mulakan dengan cerita dia gini, lepas tu kita maintain ke atas, lepas tu dia macam okey sikit, lepas tu naik balik kan. Dan pemanggil-pemanggil tengoklah kalau dapat kisah baguslah. Macam tadi brother kita berkongsi dan lepas tu dia naik tu. Cara saya susun cerita tu seperti itu. Dan sekarang ni kita nak balik kisah yang ini pula. Kita nak naikkan mood seram balik. Okey. Ini datang daripada seorang ibu yang nama Kak Kamariah yang berkongsi kata di sini, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Kakak nak berkongsi kejadian seram. Tapi ini dululah ketika anak-anak semua masih kecil. Sekarang anak dah besar. Dulu kakak ni ada ramai anak. 4 orang. 4 lelaki. Siapa yang ada anak lelaki, Casey? Tahulah. Nak jaga anak lelaki punyalah susah, Casey. Dia punya bergaduh lain. Dia punya tak nak dengar cakap lain. Lain daripada nak jaga anak perempuan. Alhamdulillah. Daripada 4, kakak ada 1 anak perempuan. Itu pun setelah ni semua dah besar-besar, dapatlah kurniakan rezeki anak perempuan 1. Jaga anak perempuan senang, Casey. Tapi bila dah besar, anak lelaki ni kita lebih senang nak jaga daripada anak perempuan. Masa kecil, anak perempuan senang nak jaga daripada anak lelaki. Tak percaya, Casey tanyalah. Tak payah percaya pun. Saya ada 2 anak lelaki. Kan? Asyik bergaduh dua-dua. Duduk mula senyap senyap. Dia sayang abang dia pun sayang Dia sempat peluk Nanti bila bergaduh kan, dia bergaduh, saya akan pusing belakang, saya hanya tenung ni Nanti dia pergi ke adik dia, adik dia pergi ke abang dia, macam I hug, abang hug. Dia hug tapi dia hug ni dia tengah grip ni. Saya faham Kak Kamariah. Jadi itu tentang anak lelaki. So malam-malam nak tidur pun satu cabaran, kata Kak Kamariah. Jadi satu cara untuk saya nak buat anak-anak saya tidur adalah saya akan cakap,
Tak nak tidur aku panggil kat atas almari. Keluar. Dalam almari, keluar. Saya akan takutkan anak saya. Tidur kesi. Mujarab tidur. Saya tutup lampu. Takut. Tapi tetap saya kata tutup Orang buka lampu, ibu panggil dia keluar Waktu tu anak saya dalam lingkungan usia paling muda 3 tahun, paling dewasa anak kakak 7 tahun Casey. 3 dengan 7 tahun tidur dalam satu bilik. Sebab kakak dulu tinggal rumah hanya 2 bilik tidur saja. Jadi 4 anak satu bilik. Baru kakak boleh tidur. Dan benda ni jadi satu tabiat. Sebabnya memudahkan kerja kakak untuk buat anak-anak tidur. Kalau tak tidur Casey. Keluar. Dekat atas almari. Sampailah saudara. Sampailah pada satu malam Casey. Anak kakak seorang yang berusia 7 tahun bangun. Dia masuk bilik. Dia tidur sebelah kakak. Waktu tu suami kerja malam. Kakak nampak dia tidur sebelah. Kakak pun okeylah, tak apalah. Mungkin dekat sebelah sempit ke, panas ke. Kakak pun tidur dengan dia. Kemudian masuk seorang lagi tidur sebelah kakak. Kenapa pula tiba-tiba malam ni sampai 2 anak bangun ni? And then kakak tanya, kenapa semua tidur dengan mama ni? Dan abang dia yang 7 tahun cakap, dekat atas almari ada anti. Atas almari ada apa? Ada anti atas almari. Casey, abang cakap apa ni? Kemudian 2 anak kat sebelah tengah tidur nyenyak. Besok sama Casey, anak-anak tengah tidur. Dua-dua ni bangun tidur dengan kakak. Kata takut nak tidur dalam bilik. Kakak cakap, kenapa takut? Pergi tidur dengan adik-adik. Kata dekat atas almari ada anti. Jadi kakak macam, anak aku nampak apa ni? So satu waktu tu kakak pun tidur lewat lah Casey. Anak-anak 4 dah tidur dalam bilik. Kakak tidur lewat. Kakak tunggu anak nak bangun. Kakak pun tunggu sampai kakak penat nak tidur ni pula. Kakak bangun. Buka pintu bilik anak. Anak yang berusia 5 tahun Casey. Tengah duduk dekat katil sambil tutup muka. Kakak panggil dia, Sulaiman, kenapa tak tidur lagi? Buat apa tu? Dia tutup muka. Dia buka mata sebelah. Dia tengok kakak. Dia kata, Mama, dekat atas ada anti. Dia tutup mata balik Casey. Kakak buka lampu. Terus meremang Casey penuh rumah. Ni saya tengah meremang ni. Meremang daripada kiri ke tengkuk, terus ke kanan. Sejak hari itu kakak dah tak buat lagi Casey. Takutkan anak. Betul-betul dia datang Casey. Kakak tak nampak, cuma boleh rasa Casey. Pernah kakak masuk pada waktu petang. Dah lipat baju anak-anak, masuk bilik, nak letak baju dalam almari. Buka almari, almari tu bau wangi Casey. Almari bau bunga. Tak tahulah bau bunga cempaka ke bunga apa, tapi bau wangi. Bila masalah anak aku pakai minyak wangi. Siapa yang anak Kak Kamaria nampak? Ada anti. Anti. Anda
sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Dekat atas almari ada hanti Seram jadi Kak Kamaria sambungan lah. Dia ada kat bawah tu ada nasihat. Dia kata kepada ibu-ibu yang muda kan. Ni sebab ni dulu masa anak Kak Kamaria masih kecil kepada ibu-ibu yang muda, kalau boleh jangan gunakan cara menakut-nakutkan anak dengan hantu hanya untuk membuat anak-anak dengar cakap kita. Sebab kakak sendiri sebagai seorang ibu dah merasakan perkara ini pernah berlaku pada kakak dan memang amat menakutkan. Alhamdulillah masa tu walaupun dah berlalu pergi, tapi kakak masih ingat sampai ke hari ini. Kejadian seram ini tak akan kakak lupakan sama sekali. Jadi itulah kisah daripada kiriman Kak Kamaria. Jadi jangan takut-takut anak sini. Jangan sekali betul-betul datang awak tengah contoh awak tengok anak, lepas tu awak tengok tepi. Sini nampak ni, tak nak tidur. Kan tak nak tidur kan? Tiba-tiba awak tengah diri tengok anak atas katil ni, kat belakang ada orang cuit. Awak panggil saya ke? Tak boleh. Tu plot cerita seram Detek bau awak tulis. Kan cerita hantu kan dia nak pusing kan. Tapi tolonglah janganlah pusing macam filem-filem ataupun dengan macam drama-drama ke sinetron. Tak bau. Angle atas, angle bawah. Cerita tak habis. Seram Ya Allah tolonglah janganlah. Malam ni meremang pula bulu rumah. Okeylah. Terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi pengalaman anda dan insyaAllah kita akan berkongsi lebih banyak lagi pengalaman esok saya kalau kadang-kadang dah masuk bab-bab ketawa ni, saya tengah meremang sebenarnya Jadi kita jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Malam Seram dan semoga lebih banyaklah pengalaman yang boleh diketengahkan. Jangan lupa untuk share, like, komen, follow KC di kedua-dua channel lah. Channel ni boleh, channel Malam Seram boleh dan insyaAllah channel KC Champion tu dah lama tak upload Saya ada banyak video footage saya dah rakam. Tak ada time nak edit apa nak jadi dengan aku ni. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, last story. Last ada kesi last story lah kesi please. Masalah dia email dah habis. Saya nak kena cari email baru. Tunggu kejap. Lemak semua Tunggu. Okey, kisah berikut ini. Last kopik saudara. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Seri. Sekali lagi saya ingin kongsi pengalaman seram. Adalah pengalaman suami dan anak perempuan saya.
Kejadian ini berlaku lebih kurang 6 tahun yang lalu. Masa tu anak saya yang bernama Dia baru berusia 3 tahun, Casey. Dia ni memang boleh dikatakan boleh nampak makhluk-makhluk halus. Alhamdulillah, dia ni walaupun boleh nampak makhluk halus, yelah, siapa yang tak takut, Casey? Kita pun tak tahu rupa bentuk makhluk tu kan. Tapi anak saya 3 tahun ni boleh nampak. Alhamdulillah, walaupun dia boleh nampak, anak saya Dia ni mempunyai semangat kuat. Jadi dia ni ada kalanya takut dan ada kalanya dia beranikan dirilah bila nampak benda-benda yang kita kategorikan sebagai pelik, aneh dan menakutkan. Cuma satu je masalahnya. Dia ni akan cakap seringkali kalau dia ternampak sesuatu, dia ada satu habit tau. Dia ni akan tegur benda tu. Depan saya ke, depan suami ke, dia akan tegur. Kalau dia nampak something, "Mami, why is that lady sitting on the tree?" Kenapa perempuan tu duduk atas pokok? Contohlah macam tu. Kejadian ini terjadi lebih kurang 6 tahun dan satu malam tu dalam pukul 9 lebih malam, Casey, suami saya bawa dia pergi ke rumah abangnya untuk ambil sesuatu. Rumah abang ni terletak dekat Jurong East. Jadi bila sampai sana, mereka pun kena naik lift lah. Yang mana rumah abang suami saya ni terletak di tingkat 5. Dalam lift nak naik ke atas, dia memanggil suami saya dan bertanya, "Papa, Papa." Anda bayangkan tengah naik lift dengan ayah dia ni. "Papa." Ada apa dia? "Apa nenek tu buat kat situ?" Suami yang tengah berdiri pun tengok anak. "Nenek." Suami terus toleh belakang. Naik lift ni dengan dia kat depan pintu, belakang ruang kosong. Jadi mungkin anak nampak kat belakang lah. Asyik-asyik tengok belakang. Anak pun tanya, "Apa? Kenapa nenek tu? Apa nenek tu buat kat situ?" "Apa dia? Dia ni, mana ada nenek?" "Ish, tak mau cakap macam tu "Apa? Nenek bukan kat bawah, nenek kat atas." Sambil menunjuk dekat atas bumbung. Casey, meremang bulu roma. Suami kata pada waktu tu sampai tertelan liu. "Dia, dah. Jangan tengok belakang, tengok depan." Ish, pintu lift pun sampai terbuka. Mereka pun keluar. Mungkin dia asyik toleh belakang tengok. Mungkin nenek tu panggil tengah terapung dekat lift, Dia. Meremang, Casey. Dengan cepat suami tarik anak keluar daripada lift. Plan nak ambil barang lepas tu balik rumah. Tapi oleh kerana berlaku perkara seram tadi, yang mana nampak nenek terapung dekat atas sampai atas siling lift, mereka pun katanya lepak sekejap. Atur caranya datang ambil barang balik. Ni datang ambil barang, duduk sekejap ke si. Biar benda tu berlalu pergi, barulah balik. Apabila nak pulang, sebelum naik lift, suami saya pimpin dia dan suruh dia ikut dia baca surah-surah. Dan tawakal aje lah selepas tu. Alhamdulillah sampai rumah dengan selamat. Dia tak nampak apa-apa lagi pun. Terima kasih Casey sudi kongsi pengalaman saya daripada Seri untuk Malam Seram.
nenek buat ke atas. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey. Dah cukup Terima kasih, jumpa lagi besok. Malam seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.